Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individual kedua untuk subjek EJ 10403 Pengantar Arkeologi. Soalan tutorial yang ketiga iaitu, apakah yang dimaksudkan dengan stratigrafi dan proses pelaksanaannya dalam penyelidikan arkeologi? Sebagai pengenalan, asalnya perkataan stratigrafi berasal daripada bahasa Latin iaitu strata dan juga graphia, di mana perkataan strata membawa maksud perlapisan ataupun hamparan, manakala perkataan graphia bermaksud memberikan atau menggambarkan sesuatu. Arkeologi merupakan ilmu untuk mempelajari tentang pelapisan batuan sehingga dapat diinterpretasikan lingkungan pengendapan dan juga umur. Arkeologi merupakan salah satu bidang saintifik dalam bidang geologi. Dan untuk pengetahuan, stratigrafi mempunyai dua sub-bidang berkaitan iaitu lithostratigraphy ataupun stratigrafi lithologi dan biostratigraphy ataupun lebih dikenali sebagai stratigrafi biologi. Seterusnya, dalam bidang arkeologi, proses pelaksanaan stratigrafi juga melibatkan pengkajian lapisan-lapisan tentang arkeologi yang terdapat di kawasan tapak kajian tersebut. Ianya adalah bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan juga perkembangan sesuatu tapak arkeologi itu. Seterusnya, berikut merupakan contoh kawasan kajian stratigrafi yang telah dijalankan oleh penyelidik arkeologi, yang mana kawasan tersebut merangkumi kawasan barat daya Sabah iaitu Formasi Temburung, Formasi Quaker, Formasi Meligan dan juga Formasi Liat. Seterusnya adalah kepentingan stratigrafi dalam bidang arkeologi. Yang pertama adalah bertujuan untuk pemetaan dan pengkaji tapak, yang mana ianya adalah untuk mengenal pasti wilayah-wilayah yang akan dikaji demi untuk menentukan lokasi dan juga batas lapisan arkeologi yang mungkin wujud di dalam sesuatu kawasan tersebut. Dan yang keduanya ialah adalah bertujuan untuk penggalian dan pengumpulan sampel. Penggalian tapak secara berperingkat adalah untuk membuang lapisan demi lapisan untuk mencapai sesuatu tingkat tertentu. Dan pengumpulan sampel dari setiap lapisan agar dapat para penyelidik melakukan analisis dengan lebih lanjut. Penyelidikan dan yang ketiga adalah penyelidikan dan pengenalpastian ciri-ciri arkeologi, yang mana pengenalpastian dan pemahaman ciri-ciri arkeologi dalam setiap lapisan, contohnya tembikar, artefak, struktur bangunan maupun sisa-sisa organik yang didapati dalam sesuatu kawasan tersebut. Untuk penetapan hubungan relatif antara ciri-ciri tersebut adalah dengan menentukan umur relatif lapisan-lapisan dengan pemerhatian urutan stratigrafi dan prinsip law of superposition, yang mana membawa maksud lapisan yang lebih bawah kebiasaannya lebih tua dari lapisan yang lebih tinggi. Penganalisisan perubahan dalam setiap jenis bahan arkeologi yang didapati di setiap lapisan tersebut. Untuk kepentingan stratigrafi dalam arkeologi yang keempat adalah pemetaan stratigrafi. Ianya adalah bertujuan untuk membina stratigrafi yang menunjukkan lokasi dan hubungan relatif antara lapisan-lapisan yang berbeza itu. Pemetaan ini adalah untuk membantu para arkeologi untuk menyusun sejarah ruang dan waktu tapak kajian. Yang kelima, analisis sedimen dan sisa organik. Ianya adalah bertujuan untuk menganalisis setiap kandungan sedimen dan sisa organik dalam lapisan untuk mendapatkan gambaran tentang lingkungan hidup
aktiviti masyarakat pada masa lalu. Yang keenam, sebagai kepentingan stratigrafi dalam arkeologi adalah untuk menginterpretasikan dan rekonstruksi sejarah tapak. Itu bertujuan untuk mengintegrasikan semua maklumat yang diperolehi untuk membuat interpretasi dan rekonstruksi sejarah dalam kawasan tapak arkeologi itu, ianya untuk mengetahui perkembangan dan perubahan dalam budaya, teknologi, dan gaya hidup manusia lalu, terutamanya manusia pada zaman masyarakat prasejarah. Dan akhir sekali, untuk kepentingan yang ketujuh adalah untuk publikasi dan penyampaian maklumat. Adalah untuk menyusun hasil dalam laporan dan menerbitkan maklumat mengenai stratigrafi dan tapak sejarah tersebut. Para penyelidik bertanggungjawab untuk berkongsi maklumat penemuan sesuatu artefak kepada masyarakat, akademi dan awam supaya ianya boleh dijadikan sebagai rujukan jika ingin melakukan kajian dengan lebih mendalam ataupun sebagai bahan bacaan ilmiah. Sebagai kesimpulannya, bidang arkeologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menyumbang kepada tingkah laku kepribadian manusia agar menjadi lebih baik dengan mengambil iktibar peristiwa lalu tentang masyarakat pada masa lalu. Selain itu, bidang arkeologi juga merupakan penyelidikan yang dijalankan akan lebih sistematik dan pemeliharaan artefak secara meneman dapat dititik beratkan bagi mengekalkan tinggalan khazanah bersejarah yang masih ada itu berada dalam keadaan baik dan boleh disimpan untuk rujukan. Tuntasnya, bidang arkeologi ini amat penting dalam memberikan gambaran penting kepada generasi akan datang tentang sejarah masa lalu yang pernah berlaku di negara.